Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Nurliza. Saya Azifah binti Muhammad Deris akan membentangkan beberapa isu mengenai wasiat dan hibah dan cara penyelesaiannya. Situasi bagi isu yang pertama adalah Encik Mahmud ingin mewasiatkan sebuah motosikalnya kepada jiran beliau iaitu Encik Mutu yang beragama Hindu. Adakah sah wasiat tersebut? Sebelum kita tentukan sama ada sah atau tidak wasiat tersebut, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan wasiat. Wasiat adalah pemberian milik sesuatu secara sukarela selepas kematian. Kemudian, kita perlu kenal pasti apakah rukun wasiat. Seperti yang telah dipelajari, terdapat 4 rukun wasiat, iaitu yang pertama, pemberi wasiat. Pemberi wasiat mestilah seorang yang berkelayakan seperti pemilik harta, baligh, berakal dan tidak dipaksa. Yang kedua adalah penerima wasiat. Penerima wasiat terhad kepada bukan waris pewasiat, tetapi sah kepada waris pewasiat sekiranya mendapat keizinan waris-waris yang lain. Dan ketiga adalah harta yang diwasiat, di mana harta tersebut mestilah milik pemberi wasiat. Dan keempat adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Sesuatu wasiat itu adalah sah dan berkuat kuasa apabila ia memenuhi kesemua rukun wasiat. Berdasarkan 4 rukun wasiat yang telah saya sebutkan tadi, dari sudut penerima wasiat hanya menyatakan bahawa penerima wasiat terhad kepada bukan waris pewasiat dan tidak tertakluk kepada agama penerima wasiat tersebut. Kesimpulannya, wasiat yang ingin dibuat oleh Encik Mahmud adalah sah. Situasi bagi isu yang kedua adalah Encik Azmi telah menghibahkan sebuah rumah kepada isterinya. Kemudian Encik Azmi ingin menarik semula hibah yang dibuat kerana bercadang untuk menjual rumah tersebut setelah kunci diserahkan kepada isterinya. Apakah status rumah tersebut? Perkara pertama yang perlu kita ketahui adalah apakah syarat penarikan balik hibah dan hibah yang bagaimana yang boleh ditarik balik. Seperti yang telah kita pelajari, hanya penarikan hibah bapa kepada anak yang dibenarkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang bermaksud tidak halal bagi seseorang yang memberi hibah menarik balik hibahnya kecuali hibah bapa kepada anaknya. Berdasarkan situasi Encik Azmi, rumah yang dihibahkan kepada isteri tidak boleh ditarik balik kerana sudah sempurna keempat rukun hibah dan qabat, iaitu penyerahan kunci rumah daripada Encik Azmi kepada isterinya. Ini berdasarkan nas Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bermaksud, siapa yang membuat hibahan kerana silaturahim atau sebagai sedekah, maka janganlah diambil kembali. Maka rumah tersebut masih menjadi milik isteri Encik Azmi dan Encik Azmi tidak berhak untuk menjual rumah tersebut. Situasi bagi isu yang ketiga adalah Puan Siti mempunyai 4 orang anak yang sudah dewasa. Beliau berhasrat untuk menghibahkan RM10,000 kepada setiap seorang anak beliau. Tetapi belum sempat beliau memindahkan wang tersebut ke akaun anak-anaknya, Puan Siti telah meninggal dunia akibat daripada kemalangan jalan raya. Apakah status hibah tersebut? Pertama sekali, kita perlu lihat kepada 4 rukun hibah tersebut, iaitu yang pertama adalah pemberi hibah, di mana pemberi hibah mestilah berkeahlian dan pemilik harta. Berdasarkan situasi, Puan Siti merupakan seorang yang berkeahlian dan merupakan pemilik wang tersebut. Dan kedua adalah penerima hibah, di mana penerima hibah perlu berkelayakan untuk menerima hibah sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Berdasarkan situasi, kesemua anak beliau telah dewasa dan layak untuk menerima hibah bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah harta yang dihibah, di mana harta tersebut wujud dan diketahui bernilai di sisi syarak, milik pembelian hibah dan boleh diserahkan kepada penerima hibah. Harta yang ingin dihibahkan oleh Puan Siti yang merupakan wang berjumlah RM40,000 adalah milik Puan Siti dan boleh diserahkan kepada anak-anak beliau. Yang keempat adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Berdasarkan situasi, Puan Siti dan anak-anaknya telah melafazkan ijab dan kabul terhadap hibah tersebut. Kemudian, pemberi dan penerima hibah perlu mengkabatkan barangan yang ingin dihibah. Bagi situasi ini, Puan Siti boleh mengkabat dengan cara memindahkan wang dari akaun beliau kepada akaun anak-anaknya. Hal ini kerana syarat sah hibah adalah perlu memenuhi kesemua rukun hibah dan syarat hibah berbeza dengan wasiat. Kemudian, apabila kesemua rukun dan syarat hibah dilaksanakan, barulah hibah tersebut sah. Tetapi berbalik kepada situasi di mana Puan Siti belum sempat memindahkan wang yang ingin dihibahkan ke dalam akaun anak-anaknya,
maka belum berlaku qabd walaupun telah memenuhi kesemua rukun hibah, hibah tidak sah. Maka wang tersebut adalah milik Puan Siti dan menjadi harta pusaka Puan Siti.